akan binasa. Baik, saya lupa nak sebut. Yang ketiga tadi, pertama sebab kita tak baca nuskhah yang asal. Ya. Yang kedua sebab topik ni tajuk yang penting. Yang ketiga, kerana keperluan kita membaca teks daripada kitab ni satu demi satu. Sebab ada je banyak orang saya jumpa dia kata, Ustaz, saya dah beli dah kitab Talbis Iblis, cuma bila baca tak faham. Ya, bila baca tu tak faham sebab dari sudut bahasanya, gaya bahasa memerlukan kepada penerangan yang jelas dan kita baca sama-sama perlahan-perlahan, insya-Allah kita faham. Baik. Jadi taklid adalah pintu pertama. Iblis kata tak payah sibuk tentang dalil. Kalau orang tanya dalil, tak payah dalil, ikut je. Itu talbis iblis yang pertama. Pasalnya nenek orang Yahudi dan Nasrani taklid kepada nenek moyang dan para ulama rabai ataupun pendeta mereka sehingga mereka pun tersesat. Demikian juga yang menimpa orang jahiliyah. Okey, kita dah sebut pada minggu lepas macam mana Yahudi dan Nasrani boleh terjebak dengan gereja sehingga mereka tak tahu pun apa yang ada dalam kitab Bible mereka. Ketahuilah bahawa alasan yang dengannya orang-orang tersebut menyanjung taklid justru membuat diri mereka menjadi tercela adalah sebab apabila memang dalil-dalil tidak jelas dan kebenaran diyakini masih samar, seharusnya lah taklid ditinggalkan supaya tidak menjerumuskan dalam kesesatan yang telah nyata ini. Okey. Sungguh Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang bertaklid kepada nenek moyang dan leluhur mereka, demikian sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Allah sendiri sebut dalam Quran macam mana orang dahulu binasa disebabkan hanya ikut nenek moyang. Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ama arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, wahai Muhammad, ke dalam satu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut satu agama dan kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka. Jadi tok nenek kami dulu buat gitu, kami ni ikut je. Ini talbis yang pertama. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa kepadamu agama yang lebih baik dari apa yang kamu perolehi dari agama yang dianut oleh nenek moyang kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Rasul, takkanlah aku bawa agama yang lebih baik daripada nenek moyang kamu, kamu nak ikut nenek moyang juga. Tapi iblis dia tipu sampai dalil sekalipun orang tinggal disebabkan ikut nenek moyang. Dan ini yang berlaku. Banyak orang, amalan-amalan syirik yang berlaku dalam masyarakat. Sampai-sampai mereka tak tinggal kerana apa? Oh, dah bergenerasi dah kita buat. Takkanlah nenek moyang kita buat benda salah. Baik. Ini talbis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un. Sesungguhnya mereka telah mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat, lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Dia tengok, dia tahu dah, dia dapati nenek moyang mereka sesat, tapi ikut juga. Belajar dah ustaz ayat dah gitu. Tapi gak lah nak macam mana, moga kita dah buat lama dah, takkan kita nak tinggal. Pernah jumpa dah ayat lagu tu? Itulah dia talbis iblis. Apa salahnya? Ayat apa salahnya? Takkanlah nenek moyang kita tak tahu. Gitu. Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah orang yang bertaklid sejati tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Bahkan dengan bertaklid, seseorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya. Orang bertaklid, dia pun tak tahu hak dia ikut tu benar ke tidak. Dia ikut je. Okey? Sebenarnya dengan bertaklid, dia telah mengsia-siakan fungsi akal. Allah bagi akal kepada dia.
Akal ni diciptakan untuk berfikir dan merenung. Maka tercelalah seorang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, namun dia malah mematikannya dan berjalan dalam kegelapan. Nampak? Memang teks kitab kita ni lagi mudah faham daripada hak minggu lepas. Kalau minggu lepas saya pun minta maaf sebab saya cari-cari ni terpaksa saya scan sendiri. Tak habis lagi duduk scan ni kalau kena perhabis 600 muka surat. Tapi hari ni saya scan bahagian nota kita untuk belajar je hari ni. Okey. Jadi seperti orang diberi lilin, ada lampu suluh tapi memilih untuk mematikan lilin tu dan berjalan dalam gelap. Wahyu ni untuk memandu kita, memberi cahaya. Wahyu ni, Nabi ni tolong bagi kat kita panduan. Tapi bila wahyu ada, kita tak nak guna wahyu. Ibarat kata kita matikan cahaya dan sanggup berjalan dalam kegelapan, ikut je orang. Itu adalah talbis. Okay? Dan ketahuilah bahawa pada umumnya orang-orang yang mengikuti satu mazhab akan mengagungkan salah seorang tokohnya, yang kemudian mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa merenungkan dulu isi ucapannya. Taklid juga boleh berlaku bila ta'assub kepada satu mazhab. Taklid. Okay? Dalam soal akidah, termasuklah akidah, mazhab akidah. Yang kita sebut ni, mazhab akidah. Kerana bab kita di bab akidah. Taklid ni boleh berlaku dalam bab fiqh. Dia juga boleh berlaku dalam bab akidah. Sebab dalam akidah pun ada mazhab sebagaimana dalam mazhab fiqh. Jadi adanya mazhab ahli sunnah wal jamaah, ada asy'ariyah, ada maturidiyah, ada murjiah, ada jabariyah, ada macam-macam. Jadi orang ni bila dia mengagungkan satu tokoh, dia ikut tokoh tersebut dan ikut pula pendapat dia tanpa merenungkan dulu isi ucapannya. Padahal kita kena tengok isi ucapan, bukan tengok orang yang cakap. Ini jelas termasuk kesesatan yang nyata. Kerana seharusnya yang diperhatikan adalah perkataan, bukan yang berkata. Sebagaimana yang jawapan Ali bin Abi Talib kepada Al-Harith bin Hawth yang pernah menegaskan kepadanya, apakah engkau mengira kami menyangka Talhah dan Zubair berada di atas kebatilan? Maka Imam Ali pun berkata, hai Harith, perkara ini keliru atasmu. Sesungguhnya kebenaran itu tidak diketahui dengan ketokohan seseorang, tetapi kenalilah kebenaran, nescaya kamu akan mengenali pengikutnya. Jadi jangan kenal orang dulu baru nak cari kebenaran melalui orang tu. Kena kenal kebenaran dulu, baru kita boleh kenal siapakah ahli kebenaran. Maknanya apa? Kita baca Quran, baca hadis dulu. Lepas tu kita tengok ustaz mana yang mengajar berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Kalau kita dengar ustaz dulu saku seronoklah ustaz ni. Ustaz ni pula manhaj dia bawa cerita, dia bawa mimpi, dia bawa gapo, tak baca Quran, tak baca hadis. Kita datang orang baca Quran, baca hadis, kita kata hok baca Quran dan hadis tu pula tak betul. Pasal apa? Kita mula dengan orang. Kita bukan mula dengan isi kandungan dia, bukan dengan dalil. Sepatutnya apa? Kita tengok dulu neraca Quran dan sunnah. Kenalilah dulu kebenaran. Barulah kamu akan melihat ahlinya. Kalau kita tengok orang dulu, oh seronok ya. Ustaz tu kata betul belaka. Ayo, tuan-tuan, saya pun tak betul belaka. Pasal apa? Sebab manusia. Okey? Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan, di antara tanda sempitnya ilmu seseorang ialah sikap taklidnya atas orang lain dalam perkara akidah. Tambah-tambah soal akidah. Soal mazhab fiqh mungkin boleh, okey lagilah ikut je mazhab fiqh. Tapi dalam soal akidah, jangan sekali-kali taklid. Erti kata taklid ni sini, ikut orang je. Okey, ikut orang je. Bukan tak boleh ikut orang. Kita pun ikut ustaz, ikut ulama juga. Tapi macam tadi, ulama yang berpandu kepada kebenaran, kita ikut dia. Tapi kalau main cerita merepek, Nabi Adam turun di Gunung Jerai,
Apa lagi? Cerita pelik-pelik ni. Macam-macam lah cerita pak kita ni ada. Jadi akidah ni tidak dibina di atas taklid begitu. Jika ada yang mengatakan orang awam tidak mengetahui dalil, bagaimana mungkin mereka tidak boleh bertaklid? Okey? Maka kami jawab, orang awam ni tak tahu dalil-dalilnya, tak tahu. Macam mana kita tak nak bagi dia taklid? Maka kami akan jawab, dalil dalam perkara akidah sangat jelas sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan seputar penganut dahriyah. Dalil semacam itu tidak samar bagi seorang yang berakal. Sementara masalah furu' cabang syariat, kerana begitu banyak kasusnya, yakni perbahasannya, maka tentu saja sulit bagi orang awam untuk mengetahuinya. Malahan besar kemungkinan salah dalam memahaminya. Maka yang paling maslahat bagi orang awam, yakni bertaklid kepada para ulama yang sudah mendalami dan mengkaji ilmu agama secara luas. Dalam kata lain, ijtihad orang awam adalah pada pemilihan ulama yang akan dia ikuti atau ditaklid olehnya. Jadi kata dia, memang orang awam ni pertama yang umum. Soal umum ni kita tengok dalil yang asas. Sebagaimana ada juga perkataan ni, kita kembali kepada akidah orang kampung, akidah kanak-kanak kecil. Pasal apa? Mereka basicnya jelas, tapi perinciannya memang kita tak tahu. Yang ni kembali kepada ulama. Tapi masalahnya, orang awam kena juga ada ijtihad. Ijtihad bukan ijtihad hukum, ijtihad cari ulama yang benar. Pilihlah ulama yang benar. Yang ni kita dah sebut pada minggu lepas. Ibnul Jauzi berkata, adapun kekeliruan jalan kedua. Jalan kedua apa? Duduk dalam ilmu yang tidak ada penghujungnya. Setelah iblis berhasil menyesatkan orang bodoh dengan menjerumuskan mereka ke kubangan taklid dan menggiring mereka layaknya binatang ternak. Tarik je seperti binatang ternak. Macam mana? Orang kata kanan, kanan. Orang kata kiri, kiri. Orang kata depan, depan. Ikut je. Tak kata tak kata tak. Tak kata, ustaz, ya ke ni? Tak kata. Kalau kata, dalil dia apa ustaz? Jangan bertanya. Siapa bertanya, lemahlah iman. Tak kata apa. Seperti binatang ternak ni maknanya apa? Mereka ni ikut sebagaimana binatang yang dicucuk hidung. Itu maksud dia dalam ayat ni. Digiring seperti, ditarik seperti layaknya binatang ternak. Bukan umpama mereka tu dengan binatang, tak, tapi kepatuhan tu. Ustaz kata A lah kita, ustaz kata B lah kita. Hatta terjun ke dalam lubang biawak pun terjun juga dalam lubang biawak. Buat syirik pun buat juga syirik. Ustaz tu zikir lopak, kita pun tengok peliknya buat apa tak aja tengok gini. Tapi lama-lama lopak juga serupa dengan ustaz tu. Ustaz tu pergi doa di kubur, pergi juga minta dengan kubur. Padahal itu isu akidah. Itu isu akidah. Ustaz tu kata bangun belakang Nabi datang, dia pun bangun, tak tahu apa. Bangun. Nah, bangun. Kata Nabi datang dalam majlis kita, lambai tangan, lambai juga. Tak kata A, tak kata B. Okey, ini dia panggil apa? Layaknya seperti kepatuhan binatang terhadap tuannya. Jangan begitu dalam soal akidah. Kalau kata Nabi mari, iyo kau Nabi mari. Tanya kat 2-3 orang ustaz, ya ustaz betul tak saya pergi majlis baru ni, dalam majlis selawat tu dia bangun berdiri, dia kata dia dapat Nabi datang. Kemudian dia lambai-lambai pula pada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasad Nabi ni boleh berjalan-jalan. Lepas tu banyak duk Malaysia pula tu. No, tak ada tempat lain. Kalau ada 2-3 majlis maulid lagu mana? Mana Nabi hadir belaka ke? Jawapan dia tidak, mustahil. Nabi SAW kalau nak hadir majlis hadis lagi aula, lebih patut daripada majlis selawat kepada Nabi SAW. Kita bukan anti selawat, tapi kita anti kepada kefahaman atau talbis iblis melalui jalan-jalan sebegitu. Okey? Ada yang kata baru ni, Allah tak pernah ajar lagu mana cara nak selawat kepada Nabi. Jadi terpulang kita nak selawat macam mana? Ya salam.
Habis tu yang kita duk selawat dalam semayang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, tu siapa aja? Nabi kan aja. Jadi Nabi, sahabat pun tanya, dah macam mana nak selawat kepada Nabi? Jadi sebab tu kita kata dalam soal agama jangan jadi seperti lembu dicucuk hidung. Tanya dulu. Kita pun alhamdulillah ada anak-anak murid boleh tolong betulkan ustaz. Alhamdulillah ustaz. Ustaz buat tu tak betul. Ya ke? Kita cek balik. Betul. Terima kasih tegur saya. Jangan sampai kita ni betul berlaku. Akidah kita sama ada yang mengajar ataupun yang belajar. Okey. Ia melirik orang-orang yang pandai lalu berusaha menyesatkan mereka sesuai dengan kadar kemampuan dirinya dalam menguasai mereka. Di antara mereka ada yang digoda oleh iblis untuk menganggap buruk sikap taklid dan diperintahkan untuk berfikir. Lalu iblis mulai menyesatkan setiap individu dengan kecerdikannya dalam menggoda. Iblis goda dia pula dengan kepintaran. Kalau orang bodoh ikut gitu. Kalau orang cerdik, iblis goda dengan kepintaran mereka. Macam mana? Di antara mereka ada yang diperlihatkan iblis bahawa mengikuti lahiriah syariat adalah satu kelemahan. Lalu iblis menggiring atau iblis menarik mereka untuk mengikuti ajaran falsafah. Minggu lepas tak keluar nama falsafah ni, sehingga kita duduk ni falsafah. Iblis akan terus menerus berupaya menyesatkan sehingga mereka benar-benar mengeluarkan mereka dari Islam. Di antara mereka ada yang disesatkan oleh iblis untuk tidak meyakini selain daripada sesuatu yang boleh dicerap oleh panca indera. Jadi benda yang tidak dicerap oleh panca indera tak beriman dengannya. Atas orang-orang ini kami menanyakan, apakah kalian mengetahui kebenaran pendapat itu dengan panca indera? Kalau kamu tak boleh menguji kebenaran melainkan apa yang boleh dilihat oleh pandangan, kita tanya, habis itu pandangan kamu tu macam mana pula? Boleh dicerap oleh panca indera. Okay? Kalau dia kata, ya, bererti mereka sikap sombong kerana indera kita tidak mengetahui atau panca indera kita tidak mengetahui mereka benar ataupun tidak dengan sekadar panca indera. Sebab apa? Sebab sesuatu yang dapat diketahui dengan panca indera tidak dapat diperselisihkan. Nak tengok tak boleh, hak dia pandangan dia pun. Bila dah tengok tak apalah, tak perselisih. Ini perselisih kita tak nampak. Dan jika mereka mengatakan tidak tetapi dengan selain indera, maka dengan sendirinya mereka membantah pendapat mereka sendiri. Di antara mereka ada yang digoda iblis untuk benci terhadap taklid. Okey, betul. Mereka tak suka taklid. Akan tetapi dijerumuskan untuk tenggelam dalam ilmu kalam. Ilmu kalam yang ini kita sebut pada minggu lepas. Mempelajari ajaran-ajaran falsafah agar dia boleh keluar menurut tanggapannya dari lingkungan orang awam. Tak nak jadi orang awam, pergi belajar ilmu falsafah. Akhir ilmu kalam. Apa kesudahan orang belajar ilmu kalam? Keadaan para ahli ilmu kalam beraneka ragam. Ilmu kalam sudah menyeret para penganutnya kepada kebimbangan dan menjadikan sebahagian lainnya berpahaman etis. Siapa jadi etis? Ilmu falsafah. Para ulama salaf dulu tidak membahas ilmu kalam bahkan lantaran tidak mengetahuinya. Orang dulu tak ngaji pun ilmu kalam ni. 3 generasi dulu salafus salih, para sahabat tabi'in tak belajar ilmu kalam. Malah mereka tak tahu pun adanya ilmu tu. Akan tetapi mereka berpandangan bahawa ilmu kalam tidak dapat memuaskan mereka dari dahaga, bahkan menyebabkan orang sehat menjadi sakit. Kerana itu mereka tidak membicarakannya dan melarang umat untuk tenggelam dalamnya. Imam Syafi'i sendiri larang. Apabila seorang hamba diuji dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah selain kesyirikan, itu lebih baik baginya dari belajar ilmu kalam. Mana buat maksiat dengan dosa banyak, lebih baik lagi daripada dia terjerumus ke dalam ilmu kalam. Jadi kalau orang tu buat jahat kata baik aku duk ngaji daripada curi, baik aku duk ngaji daripada zina. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i perkataan Imam Syafi'i, daripada dia buat benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan selain syirik,
lebih baik baginya daripada duduk terjerumus dalam ilmu kalam. Ilmu duk bahas tentang agama tapi guna akal semata-mata. Al-Syafi'i berkata, apabila engkau mendengar seseorang mengatakan nama adalah sesuatu yang dinamai atau bukan sesuatu yang dinamai, maka saksikanlah bahawa dia termasuk ahli kalam dan dia tidak beragama. Dalam kesempatan yang lain dia berkata, ketetapanku terhadap para ulama ahli kalam adalah mereka dicambuk dengan pelepah kurma dan diarak keliling kabilah, lantas diumumkan, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang mengaji ilmu kalam ni, dia patut disebab dengan pelepah kurma. Talbis iblis. Iblis tipu orang sana. Orang mana ni iblis tipu ni? Orang yang ngaji ilmu kalam ni orang cerdik pandai. Tentu hak ngaji falsafah, dia dapat degree daripada universiti. Ada PhD lagi. Nah, ada PhD lagi. Tapi kesudahannya di mana? Kadang-kadang ilmu akidah yang ada pada orang-orang kampung yang tak belajar tinggi-tinggi lebih jelas daripada mereka yang belajar tinggi tapi terjebak dalam ilmu falsafah. Pasal apa? Itu adalah talbis. Itu adalah talbis. Kata Imam Syafi'i, kenapa sebab? Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Bila kita mari dalil Quran dan Sunnah dia tak pakai. Tapi dia pakai ilmu akal, mantik dia. Tengok gini, tengok sudut ni, tengok sudut tu. Ilmu Quran dan Sunnah tak pakai. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Al-Kalam tidaklah akan beruntung selamanya, para ulama'nya adalah orang zindiq. Zindiq mana? Tidak ada agama. Saya bersepakat, kata Ibn Jauzi, bagaimana ilmu kalam tidak tercela sementara dia telah menyeret Mu'tazilah sehingga mereka berkeyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui sesuatu secara umum dan tidak mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Itu orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ni mari mana fitnah dia? Mari daripada akal dia. Dia beriman dengan akal dia, ilmu kalam. Padahal kita tidak dituntut untuk berfikir sedalam itu, melainkan berpada dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jaham bin Safwan mengutarakan ilmu, kuasa dan hidup Allah adalah muhdath, sesuatu yang baru. Abu Muhammad An-Nubakhti menukilkan dari Jaham, katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu, bukan sesuatu. Abu Ali Al-Jubbai, Abu Hashim dan beberapa beserta orang-orang Basrah yang mengikuti mereka mengatakan, ketiadaan adalah sesuatu. Nothing is something. Bahasa orang putih kata. Nothing is something. Macam mana nothing is something? Ketiadaan bukan adalah sesuatu. Ajaib. Sebab apa dia kata ni? Sebab dia nak nafikan Allah. Allah tu tidak begitu, tidak begini, tidak. Habis semua nafi, jadi tinggal apa lagi pada Allah? Sifat pun dia nafi. Nama pun dia nafi. Semua perbuatan pun dia nafi. Semua dia nafi atas alasan tak nak Allah ni sama dengan makhluk. Tapi bila nafi, sampai tak tinggal apa? Apa jadi? Allah ni bukan sesuatu jadi. Lalu dia kata, bukan sesuatu tu adalah sesuatu. Tuan-tuan, inilah talbis nama dia. Ngaji berasa jadi pandai, tapi sebenarnya nothing. Tapi dia pun kata, nothing is something. Oh, pening nothing is something. Ketiadaan adalah sesuatu, zat, jiwa, esensi, kewujudan, putih, kuning dan merah. Sang pencipta tidak sanggup menjadikan zat sebagai zat, sifat sebagai sifat ataupun kejadian sebagai kejadian. Dia hanya mampu menciptakan zat dari tiada menjadi ada. Pening bahasa dia ni, pelik-pelik. Al-Qadhi Abu Ya'la bertutur dalam kitabnya Muqtabas Al-Allaf, seorang pengikut Mu'tazilah berkata kepadaku, sesungguhnya kenikmatan ahli syurga serta siksaan ahli neraka adalah perkara yang Allah sifati sebagai sesuatu yang tidak boleh ditolak. Jika demikian, tidak ada alasan untuk berharap, untuk takut kepadanya, kerana dia tidak sanggup mewujudkan kebaikan dan keburukan ataupun manfaat ataupun mudarat. Pening tuan-tuan, pening.
Okey. Al-Allaf juga berkata, penghuni syurga pada akhirnya menjadi beku dan diam, tidak berbicara dan tidak bergerak. Mereka mahupun Tuhan mereka tidak dapat melakukan apa pun kerana sesuatu yang pasti terjadi pada akhirnya akan selesai. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Oh, dia mikir macam mana dok mikir tentang hari dalam syurga ni kekal selama-lamanya ni. Benda yang tak pernah manusia fikir. Jadi dia kata apa? Akhir sekali akan kaku dan beku gitu je. Sebab apa? Sesuatu yang pasti pada yang terjadi, sesuatu yang wujud pasti pada akhirnya akan selesai, maka akan hilang, akan binasa, akan tamat. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu apa pun setelah daripada itu. Jadi beku dengan macam tu je. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan setinggi-tinggi kemuliaan. Maknanya ini adalah untuk menyucikan Allah. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau ada orang buka, ada orang apa tu, saya kadang-kadang saya tak boleh buat sini, kita dalam baca kitab Talbis Iblis, satu tips saya nak sebut, tuan-tuan kalau boleh ada highlighter. Sebab apa? Kita kena tahu bezakan mana talbis dan mana jawapan. Sebab Ibnul Jauzi dia bukan sekadar datangkan talbis, tipu daya iblis, tapi dia menjawab tipu daya tersebut. Jadi kalau kita boleh buat satu warna untuk tipu daya iblis, kemudian satu lagi warna untuk jawapan dia. Jadi maknanya kita tahu, oh ni rupanya pernyataan ni adalah tipu daya. Sebab apa tuan-tuan? Kita takut kita ni tengah baca talbis iblis, kena talbis juga. Tersalah dianggap yang mana betul, yang mana salah. Sebab apa? Kita tak ada background tentang Murji'ah, kita tak ada background tentang Mu'tazilah, kita tak ada background tentang Khawarij, kita tak faham tentang Rafidah, kita tak faham mana syubhat, kita tak faham mana jawapan dia. Yang tu jadi pening bila nak baca kitab Talbis Iblis. Bila kita belajar tentang sufi, kita tak ada gambaran macam mana keadaan sufi yang sebenar, apa amalan dia, apa i'tiqad dia. Jadi kita samar mana satu Al-Quran, mana satu yang talbisnya, mana satu sunnah, mana satu talbisnya. Jadi selesai perkataan mereka, Ibn Jauzi sebut maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan setinggi-tinggi kemuliaan. Ini perkataan dia, bukan syubhah mereka. Syubhah mereka lain. Okey. Aku berkomentar. Dia kata lagi, Abul Qasim Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Balkhi mengungkapkan dalam kitab Al-Maqalat bahawa Abu Hudzail bernama aslinya Muhammad bin Al-Hudzail Al-Allaf mempunyai pendapat aneh sendiri. Dia berkata, para penghuni syurga akhirnya akan berhenti bergerak, mereka menjadi diam selama-lamanya. Oh, ni pelik perkataan dia. Ini syubhah mereka. Dalam kesempatan yang lainnya, Al-Allaf menegaskan sesungguhnya ilmu Allah adalah Allah dan kuasa Allah adalah Allah tu juga. Mari wahdatul wujud ya. Makhluk Allah pun akhirnya Allah juga. Nanya. Abu Hashim mengatakan siapa saja yang bertaubat dari segala dosa, hanya saja dia minum seteguk air arak, maka dia akan diazab seperti azab yang diperuntukkan terhadapnya oleh orang kafir. Ni fitnah. Pasal apa? Akidah ahli sunnah tidak begitu. Akidah ahli sunnah, orang yang buat maksiat akan dihukum sekadar maksiatnya. Selama dia bertauhid kepada Allah, dia akan keluar dan masuk syurga. Tapi mereka kata tidak. Orang buat maksiat pun sama hukum dengan orang kafir. Di mari ambil mana alasan ni? Tentu saja tidak datang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah, hadis bila bab tentang akidah, kebenaran dan tidak syirik ni, Masya Allah, rahmat Allah sangat luas terhadap mereka. An-Nawam berkata, sesungguhnya Allah tidak mampu menciptakan kejahatan. Sedang iblis mampu menghadirkan kebaikan dan kejahatan. Oh, hebat iblis daripada Tuhan kalau gitu. Punyalah dia nak mensucikan Allah. Niat baik asalnya. Jadi kejahatan tu bukan datang dari Allah. Habis tu datang daripada mana? Datang daripada syaitan. Allah tak cipta kejahatan? Tak. Apa cipta kejahatan? Iblis. Jadi Allah ni tak mampu cipta kejahatan.
Allah hanya buat kebaikan. Kejahatan tu daripada iblis. Iblis mampu buat kejahatan dan juga kebaikan. Hebat iblis pula daripada Tuhan. Sedangkan kita i'tiqad ahli sunnah yang cipta kebaikan dan keburukan, dua-duanya datang dari Allah. Sebab tu dalam akidah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Nampak tak? Okey. Laju sangat. Apa boleh ikut tak? Boleh faham ni? Hisham Al-Fuwati berkata, ketahuilah sesungguhnya Allah tidaklah disifati sebagai zat yang senantiasa atau selalu maha mengetahui. Ini perkataan-perkataan mereka ahli kalam ni. Sebahagian dari kaum Mu'tazilah mengatakan, boleh saja Allah berbohong, hanya saja Allah tidak mahu melakukannya. Dahsyat. Okay, kita dah sebut dah ayat ni. Allah boleh buat apa saja? Boleh. Bohong boleh? Boleh. Cuma Allah tak nak bohong je. Dia kata Allah ni boleh sanggup berbohong. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Para penganut Jabariyah berkata manusia tidak mempunyai kemampuan apa-apa, bahkan dia seperti benda mati yang tidak mempunyai pilihan, tidak dapat melakukan perbuatan sendiri. Orang Murji'ah mengemukakan siapa yang mengikrarkan dua kalimah syahadah namun melakukan berbagai kemaksiatan, nescaya dia tidak akan masuk neraka. Jadi semua ni mereka, ini perkataan Ibnul Jauzi, mereka jelas-jelas menyalahi hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahawa para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, baru kemudian akan dikeluarkan darinya. Yang ini perkataan bantahan terhadap apa yang mereka kata tadi. Okey, tanda. Okey. Ibnul Aqil berkata, alakah identiknya peletak akidah Murji'ah dengan orang zindiq? Pasalnya kebaikan alam semesta adalah kerana penetapan adanya ancaman dan seksa serta keyakinan adanya balasan. Ibn Aqil kata, sama je orang Murji'ah yang mengaku Islam dengan orang yang tak ada agama. Pasal apa? Sebab kalau Murji'ah kata dosa pahala ni tak ada faedah bagi, sama dengan orang tak ada agama. Buat apa saja dia nak, cupa je. Okay? Jadi Murji'ah ni orang yang kata, tadi pun dalam kelas tadi pun kita sebut tentang Murji'ahan. Apa dia i'tiqad Murji'ah? Antara i'tiqad orang Murji'ah ialah mereka kata amal soleh ni tak ada kaitan dengan iman. Mereka tidak memasukkan iman amal dalam takrifan iman. Maknanya kalau orang tu beriman, sama je iman orang buat amal dengan tak beramal, sama je. Orang taat dengan orang maksiat sama je, iman. Tak ada kaitan amalan ni dengan iman. Iman Abu Bakar dengan iman kita sama je pada dia. Ini orang Murji'ah. Itu antara i'tiqad mereka. Ketika Murji'ah tidak mungkin mengingkari keberadaan Sang Pencipta, kerana ia akan membuat manusia lari dari mereka dan jelas-jelas menyalahi akal sihat, maka mereka menggugurkan manfaat dari penetapan adanya seksa dan pahala, iaitu rasa takut hamba dan perasaan selalu diawasi Sang Pencipta dan merobohkan kebijakan syariat. Ini jawapan juga. Jadi mereka ni nak kata Tuhan tak ada, mustahil. Tapi mereka menggugurkan manfaat daripada menetapkan adanya seksa dan adanya pahala. Jadi akhirnya sama je orang ada agama dengan tak ada agama. Maka atas dasar itu dikatakan seburuk-buruk mereka Murji'ah ni seburuk-buruk kelompok dalam Islam. Aku katakan Abu Abdullah bin Karram telah memilih ajaran yang paling buruk, mengambil hadis yang terlemah, condong kepada keyakinan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk dan membenarkannya melekatnya aspek kebaruan pada zat Sang Pencipta. Dia menegaskan sesungguh Allah tidak kuasa mengembalikan fizik dan roh, dia hanya mampu menciptakannya. Ini perkataan mereka. Kelompok Salimiyah mengatakan
pada hari kiamat kelak Allah memperlihatkan diri kepada setiap makhluk sesuai dengan hakikat zat masing-masing. Jadi Allah ni tak ada hakikat dia yang sebenar. Dia akan menyuruh, oleh kerana dia ni nak larikan Allah dengan mana-mana makhluk, jadi Allah ni tak ada zat tersendiri. Tak ada jasad, tak ada zat tersendiri. Jadi bila sampai hari akhirat, manusia ni akan tengok Allah dengan hakikat zat masing-masing. Manusia tengok Allah, nampak serupa manusia. Jin tengok Allah, nampak serupa jin. Betul ke tak perkataan ni? Jawapan dia salah. Jawapan dia salah. Kita tak tengok Allah macam tu. Allah ni dengan zat dia, wallahu ta'ala alam macam mana. Tak perlu kita kata nanti sampai akhirat, manusia tengok Allah serupa dengan manusia. Jin tengok mana? Tak perlu. Benda yang Quran tak kata, benda yang hadis tak kata, tak perlu kita menenggelamkan diri kita dalam benda yang tak ada, yang talbis tu. Quran tak sebut lagu tu, kita pandai-pandai pula pergi sebut. Ini talbis. Banyak benda kadang-kadang kita ni tak perlu fikir pun. Tak perlu fikir sampai tu. Allah Tuhan kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mati atas kalimah tu, masuk syurga dah. Masuk syurga. Habis tu nak fikir apa lagi? Kadang-kadang benda Quran tak sebut, hadis tak ajar, kita pula tanya, diselidik begini, Allahu Akbar. Pening. Ni ilmu kalam, okey? Dia adalah talbis dalam akidah. Kita serasa kita belajar, tapi sebenarnya dengan belajar tu jadi apa? Jadi makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini juga berkata, Allah memiliki rahsia dan seandainya dia mengungkapkannya, nescaya pengaturan alam semesta akan batal. Aku mengatakan, Ibnul Jauzi sebut, aku berlindung kepada Allah dari teori-teori dan ilmu-ilmu yang memunculkan ajaran-ajaran buruk ini. Okey, tuan yang dirahmati Allah. Boleh lagi? Ahlul kalam meyakini bahawa keimanan seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui seluruh kaedah yang telah mereka susun. Dia kata apa? Nak sempurna iman, kena ngaji hak dia kata ni. Mereka jelas-jelas keliru. Macam mana kita nak kena ngaji hak dia kata, hak dia susun, nak sempurna akidah? Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita beriman dan baginda tidak memerintahkan kita untuk pelajari teori sebagaimana ilmu kalam. Para sahabat telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah dan Rasul sebagai sebaik-baik manusia. Pun berjalan di atas jalan mana? Jalan hak Nabi ajar. Tidak jalan ahlul kalam. Adapun mengenai tercelanya ajaran ahlul kalam, sudah kami uraikan, sebutkan uraiannya. Okey? Telah dinukilkan kepada kami, kata Ibnul Jauzi. Telah sampai kepada kami cerita ahlul kalam sendiri akhirnya taubat. Akhirnya tinggalkan ilmu kalam. Tak ada faedah belajar ilmu kalam. Alhamdulillah, zaman kita ni tidak tak ngaji lah, dia tak namalah ilmu kalam. Banyak dah orang tinggalnya pun, Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebut ni sebab saya dulu pernah belajar. Kita ngaji dulu macam-macam, panggil tu tafakuh fiddin juga nama dulu. Panggil ustaz pondok mari, tak kira lah pondok mana tu kan. Masa kita duduk di Kelantan dulu, saya ni ngaji pondok juga. Kita tak katalah pondok tu salah, orang-orang salih pun ramai. Cuma kita ilmu kalam tu. Bila mari Allah itu ada, lawannya tiada, mustahil baginya, gini. Lepas tu hak tu panggil sudut ruang penjuru daripada ada macam-macam lah. Tahayuz. Kita pun ngaji, Allahu Akbar. Kepada dia lah ustaz ni royak. Makin lama makin tak faham. Lah kali bila tanya ustaz pun tak faham juga. Dia bakal kata tak sampai makan. Masalahnya ustaz sendiri pun tak sampai makan, nak ngajar lagu mana? Dah. Dan ketahuilah ramai orang-orang akhirnya give up belajar dengan ilmu kalam. Termasuk dari orang-orang yang terlibat dengan ahli kalam sendiri.
Dan ketahuilah tidak ada kemanisan keimanan lebih daripada manisnya belajar Al-Quran dan Sunnah. Sebab kita rasa tenang dan kita rasa damai. Kita tahu melalui apa yang Allah dan Rasul bagi tahu. Okey. Jadi kebanyakan ahli kalam, beramai juga ahli kalam tinggalkan ilmu kalam. Ahmad bin Sinan dia kata Al-Walid bin Aban Al-Karabishi merupakan pakcikku dari pihak ibu. Ini kita kata dah. Minggu lepas apa kita sebut, kamu kenal dah aku ni siapa? Kamu tahu dah ada orang yang lebih faham ilmu kalam dari diriku. Maknanya dia ni tok alim hebat daripada ilmu kalam. Anak saudara dia kata apa? Tak ada. Pakcik lah yang paling tahu ilmu kalam. Apakah kalian meragukan aku? Dia kata, tak, memang sungguh pakcik tahu. Lalu dia menjawab, aku berwasiat kepada kamu. Nak tak kamu terima wasiatku? Mereka kata, ya. Dia kata, berpegang teguhlah terhadap keyakinan yang dianuti para ahlul hadis. Keyakinan ahlul hadis. Okey? Sungguh mereka telah melihat, sungguh aku telah melihat kebenaran bersama mereka. Ahlu hadis ni, dia akan ngajar Allah kata macam mana, Rasul kata macam mana. Allah kata macam mana, Rasul kata macam mana. Apa yang Allah Ta'ala firmankan, kita beriman dengannya. Ya Allah Ta'ala tak kata, kita tak payah sibuk-sibuk nak pergi cari. Dan dia tak menjadi tanggungjawab kita apa kalau kita tak tahu yang Allah tak bagi tahu. Allah Ta'ala tak akan tanya kita pada apa yang Allah tak bagi tahu. Tapi Allah akan tanya kita pada yang Dia bagi tahu. Habis tu kita nak sibuk-sibuk dengan apa yang Allah tak bagi tahu apa? Benar tak? Macam cikgu gini lah. Anak murid kan, sebagai contoh mudah. Hak masuk periksa, hak cikgu ajar ke, hak cikgu tak ajar? Kalau tiba-tiba tubik soalan, cikgu tak ajar. Cikgu tak ajar silibus tu. Tubik soalan. Anak murid kata apa? Cikgu tak ajar pun ni. Betul tak? Hujah tu pada anak murid ke pada cikgu? Hujah pada anak murid, cikgu tak ajar. Kita tidak dibebankan dengan sesuatu yang tidak diberitahu. Itu agama pun lagu tu juga. Allah Ta'ala kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah Ta'ala tidak akan menyesatkan seseorang, melainkan dia terangkan apa dengan apa cara orang ni nak bertakwa kepada Allah. Allah akan ajar apa yang menyelamatkan kita. Dan kita akan dipertanggungjawabkan pada apa yang Allah Ta'ala ajar. Luar daripada tu, wallahu ta'ala a'lam. Jadi kena sibukkan diri pada apa yang Allah bagi tahu. Jadi itu khijab ahlu hadis. Ahlu hadis dia cari apa yang Allah bagi tahu dan dia tinggalkan apa yang Allah tak bagi tahu. Susah apanya kita kalau Allah tak bagi tahu kita jawab wallahu a'lam. Betul tak? Sungguh. Jadi sebab tu kadang-kadang dalam bab akidah ni, kita belajar basic pun tak apalah. Kita belajar apa yang Allah jelas-jelas bagi tahu kat kita. Luar daripada tu, Allahu Akbar, kadang-kadang kita pun pening ngaji. Kita belajar firaq wal adyan, pecahan-pecahan dalam agama. Kita belajar mazhab-mazhab tasawuf yang menyeleweng. Ada subjek di universiti dulu belajar. Firaq wal adyan. Firaq ni makna kumpulan-kumpulan sesat. Apa tu? Dan juga agama-agama selain daripada Islam. Belajar perbandingan agama, belajar perbandingan kumpulan-kumpulan ni. Dan kita selamat bila kita bandingkan tu, kita ada satu teras asas untuk kita bandingkan, itu Al-Quran dan juga Sunnah. Orang yang tak ada Quran dengan Sunnah, dia tak akan dapat buat perbandingan agama. Sebab dia tak boleh kembali kepada asal. Sebab tu jangan main-main perbandingan agama kalau kita tak ada sumber Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jangan terjun ke dalam ilmu kalam kalau kita tak ada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita tak tahu nak kembali kepada mana. Okey? Baca buku yang kira, tengok orang baca buku perbandingan agama, kita pun nak baca juga. Lepas tu bila kita pening, kita tak tahu nak kembali ke mana.
Akhir sekali jadi tu bawa ke pemikiran, kecelaruan dalam pemikiran. Talbis iblis ni dia boleh pergi kepada orang cerdik pandai. Okey? Boleh pergi kepada orang cerdik pandai. Sebab tu kita kata pada saya lah, kalau orang tanya ustaz ngaji kitab ke tak tinggi dah. Ngajar kitab basic-basic pun tak apa. Ambil ilmu basic tapi kita faham lebih baik daripada kita ngaji tinggi tapi kita tak faham satu apa pun. Malah lebih pening. Ini yang berlaku kepada ahlul kalam. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini dia berkata, aku telah bertemu dan mempelajari ilmu dari para ulama Islam dan juga mengharungi lautan luas serta menyelami kedalaman ilmu yang mereka larang. Semua itu aku lakukan demi mencari kebenaran dan menjauhi taklid. Akan tetapi sekarang aku tinggalkan semua itu dan kembali kepada kebenaran. Okey. Berpegang teguhlah kalian terhadap ajaran al-ajaiz. Apa maksud al-ajaiz? Orang-orang lemah. Ajaiz ni orang lemah. Kadang-kadang dalam bab ni orang badui lagi faham daripada kita. Orang badui, orang lemah. Zaman Nabi dulu tengok langit, tengok bintang, tengok oh hebatnya Allah. Gitu je basic ajaran dia. Siapa cipta langit? Allah. Siapa cipta bumi? Allah. Siapa cipta matahari, bulan, bintang? Allah. Habis tu dia tahu setakat tu je. Tak ada kata Allah tu qidam, keamalan dia begini, detail-detail dah. Berpegang teguhlah kalian pada ajaran al-ajaiz. Ajaiz. Seandainya Allah yang maha benar tidak melimpahkan kebaikan kepadaku, sehingga aku dapat mati di atas agama al-ajaiz, serta menutup akhir kehidupanku dengan kalimat ikhlas, nescaya celakalah Ibnul Juwaini. Orang biasa kadang-kadang dia faham basic, okeylah. Dia tidak mendalam, macam saya kata tadi. Jangan sibukkan diri dengan apa yang Allah tak bagi tahu. Orang awam dia sibuk dengan benda zahir. Dia tidak mendalam ke dalam ilmu yang kita nak korek rahsia Allah yang Allah tak bagi tahu. Ni kadang-kadang kita berasa kita tahu lebih. Itu talbis juga. Kita tahu apa yang Allah tak bagi tahu. Oh, hebatmu. Kita tahu, kita boleh bahas. Soalan, adakah Allah boleh cipta makhluk yang lebih kuat daripada dia sendiri? Sumpah tu ilmu kalam. Tak payah fikir. Soalan tu soalan. Kenapa nak tanya soalan tu? Boleh dah Allah cipta satu makhluk lebih hebat daripada Allah? Benda tak payah fikir. Kenapa Allah Ta'ala nak cipta? Allah Ta'ala kata dia cipta kita untuk sembah dia. Habis. Ni soalan-soalan kadang-kadang memberatkan kepala. Nak jawab pun. Buat berat kepala. Benda tak perlu tanya pun pada asal. Dia, begitulah soal pemikiran-pemikiran mereka yang banyak. Okey. Aku yakin, kata Abul Wafa bin Aqil berkata. Okay. Al-Juwaini kata juga, janganlah kamu menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Sekiranya aku tahu bahawa ilmu ni akan bawa aku kepada keadaan seperti sekarang, nescaya aku tidak akan menyibukkan dengannya. Ini jawapan belah anti ilmu kalam ni. Ini jawapan belah-belah. Mereka bertaubat kepada Allah. Mereka kembali kepada jalan salafus salih. Okey. Panjang juga kita malam ini. Mujassimah pula. Tapi sahabat tu saya kata, saya bukan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya minta maaf kalau kita terpaksa baca satu demi satu. Tapi macam saya kata tadi, banyak orang bila beli buku Talbis Iblis, dia baca sendiri, dia tak faham. So kita kena baca satu demi satu, walaupun perlahan, cuma kita memahami maksudnya. Okey? Memahami maksudnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dalam masalah itu. Okey, kembali kepada asal.
para ulama ahli kalam ini menegaskan bahawa mazhab al-ajaiz lebih selamat. Ajaiz adalah orang awam, orang biasa. Mazhab orang biasa. Itu lebih selamat. Kerana saat telah sampai di puncak kajian secara mendalam, mereka tidak boleh menyaksikan berbagai pertimbangan serta takwil yang dinafikan akal. Pada akhirnya mereka mengikuti apa yang sudah digariskan oleh syariat dan mereka meninggalkan berbagai pertimbangan yang tidak dapat diterima akal. Sementara akal mereka tunduk mengetahui bahawa di balik syariat ada hikmah ilahiyah yang hanya diketahui olehnya sehingga dia tunduk terhadap syariat Allah. Rekahnya cerita sampai ke muncak akhirnya mereka putus asa, mereka kembali kepada asal. Isunya seberapa banyak umur mereka dihabiskan untuk belajar benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi selama kita tahu Quran dan juga sunnah, berpegang teguhlah padanya. Okay, kita pula dalam krisis akidah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam 4 hari ni ada 9 ulama meninggal. Kita dah sebut dalam kuliah pagi tadi. Ulama-ulama besar dunia sekarang Allah Ta'ala tarik seorang. Jadi sebab tu saya sebut tadi pada sahabat kita fokus 3 benda lah ni. Belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang akidah. Belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang akidah. Kita jaga asal agama kita. Biarlah kita tak terlalu dalam ilmu perbahasan. Kita boleh basic. Bila soalan kita kelas kita tadi, kalau syaitan kata siapa yang cipta Tuhan kamu, berhenti, diam, jangan kata apa. Katalah amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad, Allah tu satu, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Patut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ludah di sebelah kiri 3 kali. Pasal apa? Kita lari daripada tipu daya iblis. Kita lari sebab iblis tu dia akan datang kepada kita. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis. Baik, insya-Allah kita akan sambung nanti talbis iblis terhadap mujassimah. Nampak gayanya tak sapa ngaji minggu lepas pun kita laju lagi daripada minggu ni. Tapi tak apalah, kita kembali kepada kitab kita asal. InsyaAllah tuan-tuan doakan saya nak kena sambung lagi kopi PDF ni sampai habis kitab ni. Kita akan guna kitab ni sebagai asas kepada tu pengajaran kita, kerana bahasanya alhamdulillah paling setakat ni lah paling mudah difahami, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.